A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini hari dah hari keberapa kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam cuti PKP ini untuk hidup sekali lagi, tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu Taala kepada kita dan tanda Allah masih memberi peluang kepada kita untuk melaksanakan ibadah, untuk kita sama-sama kumpul amal kebaikan di dunia ini. Dan inilah kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada kita. Setiap hari Allah mampu menjadikan sesuatu kepada kita ini, nikmat ke, rezeki ke, tanpa ada bantuan daripada siapa-siapa. Allah sahaja yang mampu memberi rezeki. Allah sahaja yang mampu memberi mudarat kepada kita, iaitu contoh kita sakit. Allah juga yang boleh memberi manfaat kepada kita. Dan tidak ada zat yang lain yang mampu ataupun setanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Sayyidil Mursalin, wa sahibul Quran, wa sahibul Jannah, yang menjadi ikutan yang beragama dengan Rasulullah. Kita jadikan Rasulullah ini sebagai idola kita. Moga-moga dengan idola kita yang paling mulia ini, kita akan ikut bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi yang ketiganya, maaf kepada tuan-tuan mengganggu waktu petang tuan-tuan ni berehat bersama keluarga, minum kopi kan. Jadi kita ambillah masa sedikit dan minta maaf kerana perkongsian berkenaan dengan selawat nariyah ini saya tidak kerana apa yang menghalang untuk kita berkongsi benda ini. Takut kejap lagi orang kecil menunggu. Ustaz Farid kata waktu ni dia ada nak bagi tentang selawat nariyah. Tunggu tak ada. Jadi saya tak nyatakanlah. Dan insya-Allah saya akan bagi tahu bila kita nak buat live. Jadi pada hari ini kita nak masuk permintaan kita yang ketiga. Permintaan kita yang ketiga dalam selawat nariyah. Dalam selawat nariyah.
Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Sebelum tu, kita sama-samalah kita membaca selawat nariyah ini sebanyak 3 kali. Sebelum saya teruskan lagi, kita membaca syarahan ataupun dalil yang membolehkan kita membaca selawat ini. Jom kita sama-sama membaca 3 kali. InsyaAllah, semoga kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah sentiasa memberi keberkatan melalui Allah sentiasa merahmati kehidupan kita melalui keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Baik. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamma dina Muhammadin alladhi tanhallu bihil fariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu uqadu wa tanfariju bihi wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cikgu Rosiza Baharum. Sihat ke Kak? Sihat ke? InsyaAllah sama-sama kita share lah kan video ni. Moga-moga kita dapat memberi manfaat juga kepada orang lain, insya-Allah. Barakallahu fikum. Baik, pada hari ini kita nak masuk perbincangan perkongsian pada permohonan kita yang ketiga dalam selawat nariyah ini. Dan puan-puan, saya minta lah selepas ini
Tuan-tuan bolehlah share kepada lain, bolehlah share kepada rakan-rakan Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita sebarkan amalan kebaikan ini yang telah dibawa oleh para ulama dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kalaulah artis, kita boleh hafal lagu mereka dengan sekejap. Cuba kita fikirkan, kita menghafal lagu-lagu artis-artis ini, adakah disebabkan lagu mereka itu boleh kita duduk bersama mereka di dalam syurga? Ataupun kita mendengar lagu-lagu mereka ini, dia akan menyebabkan kita ke arah kelalaian. Sedangkan kita berselawat kepada Nabi apa yang Allah dan Nabi janjikan, maka mereka ini tidak ada benda lain yang akan dapat melainkan syafaat uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam permohonan kita yang keempat, iaitu wa tuqda bihil hawaij. Kita dah dua permohonan yang ada di dalam nariyah ini, iaitu tanhallu bihil uqad dan wa tanfariju bihil qurab. Hari ini kita masuk permohonan kita yang ketiga dalam selawat nariyah ini, iaitu wa tuqda bihil hawaij. Maknanya segala hajat boleh terkabul, boleh didapati disebabkan Nabi SAW. Seseorang yang berhajat untuk mendapat sesuatu benda, ataupun dia teringin sangat kepada sesuatu benda itu, maka disebabkan kehadiran Nabi SAW, maka orang itu pasti akan dapat. Kerana pada zaman Rasulullah SAW, doa Nabi ini apabila mereka ada masalah di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaih, bila mereka ada masalah, mereka akan terus rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka perlukan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kita buat bandingan dahulu, kita cerita bagaimana sahabat ini dia berjumpa dengan Nabi dan zaman kita sekarang dengan para ulama. Jadi para sahabat ini, sekiranya mereka ini mempunyai masalah, mereka akan terus rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang kita ketahui adalah Rasulullah ini adalah sahibul ilmi, iaitu ketua bagi orang yang berilmu. Maka mereka akan rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka perlukan doa daripada alaihi wasallam, maka mereka akan bercakap kepada Rasulullah, tolong doakan kami ya Allah, ya Rasulullah. Seperti mana yang terjadi pada Sulaim, Ummu Sulaim, iaitu mak kepada Sayyidina Anas bin Malik, mak bin Malik, yang mana apabila Sayyidina Anas bin Malik ini menjangkau usia pada 10 tahun, lalu yakinnya Ummu Sulaim, iaitu mak kepada Sayyidina Anas bin Malik, yakinnya Ummu Sulaim ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang benar, maka tidak ragu-ragu lagi dalam diri Ummu Sulaim ini, terus dia bawa anaknya iaitu Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan Sayyidina Anas bin Malik ini, dan kau ambillah Sayyidina Anas bin Malik ini sebagai khadam engkau. Tengok, kalaulah di zaman ini kita nak katakan bahawa orang yang bertawasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syirik,
baik kita katakan para sahabat Nabi SAW itu juga syirik. Kerana mereka meminta kepada Rasulullah. Sebab apa kita katakan para sahabat ni banyak mohon kepada Rasulullah? Sebab mereka tahu paling mulia di atas muka bumi ini, orang yang banyak membawa keberkatan di atas muka bumi ini adalah Rasulullah. Tetapi mulut-mulut yang celupar yang mengatakan bahawa bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini mukjizat yang Allah telah berikan kepada Rasulullah. Tidak percaya kepada keberkatan yang ada pada Rasulullah ini, kita takut kita akan terkeluar daripada Islam. Maka kita yakin dengan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyatakan di sini bahawa bukanlah Rasulullah itu pemberi rezeki, bukanlah Rasulullah itu pemberi hidayah. Yang memberi nikmat, yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ni tugas pembawa rezeki, pembawa nikmat untuk kita kena faham di sini. Ini yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wasul kepada sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan ketiga ini iaitu yang kita baca wa tuqda bihil hawaij, maknanya apa? Segala keperluan boleh terkabul sebab kedatangan baginda Nabi SAW. Maksud ayat ini, Nabi SAW boleh menjadi sebab terkabulnya hajat dan keperluan apa saja. Disebabkan Nabi SAW ada, semua benda yang kita nak, insya-Allah berdoa Nabi sentiasa dimakbulkan oleh Allah Taala. Ini nak ceritakan pada zaman sahabat. Pada zaman kita, kenapa kita tak katakan orang yang bertemu kepada doktor bila dia sakit, kita sakit, kita terus pergi jumpa doktor dan kita yakin bahawa doktor ni akan mengetahui penyakit yang kita alami. Kenapa kita tak kata orang yang pergi berjumpa dengan doktor, orang yang keretanya rosak pergi jumpa mekanik, orang yang lapar tetapi dia pergi jumpa, kenapa kita tak katakan mereka ini syirik? Sedangkan orang yang bertawasul, yang menziarahi makam Rasulullah, kita katakan syirik. Kenapa tak berdoa kepada Allah Ta'ala? Di dunia ini semua orang pandai. Ada yang pandai dalam bidang doktor, ada yang pandai dalam bidang enjin kereta, ada yang pandai dalam bidang pertukangan, ada yang pandai dalam bina. Maka sebab itu Allah timbulkan ayat Al-Quran, sekiranya engkau tidak mengetahui fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebut sekiranya engkau tidak mengetahui sesuatu ilmu itu, maka kita ketemulah ataupun kita bertemulah dengan orang yang pandai. Jadi kita sakit, kita bertemu dengan doktor, bukan doktor itu pemberi kesembuhan. Tu kita nak katakan bahawa di sini bahawa dalil akli yang mengatakan bahawa siapa yang mengatakan bertawasul kepada Rasulullah itu adalah syirik. Kita ambil dalil akli dalam kehidupan kita bahawa orang yang bertemu dengan doktor itu bukanlah kita yakin bahawa doktor itu pemberi kesembuhan, tetapi asbab Allah jadikan doktor di muka bumi ini sebagai satu jalan untuk kita mengetahui bahawa kita ni sakit apa. Itu saja asbabnya. Kita beramal dengan asbab, tetapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Taala lah yang menjadikan sakit ini, Allah Subhanahu Taala lah yang menjadikan kesembuhan ini. Maka tidak ada masalah sekiranya
Kita bertawasul kepada Rasulullah sebab kita yakin bahawa Rasulullah bukan pemberi hidayah, tetapi Rasulullah hanya seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu taala sebagai pembawa hidayah Allah taala. Yang beri adalah Allah Subhanahu taala. Melalui apa? Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di situ. Hal ini boleh dilihat dari keterangan dalamnya. Kata pengarang, hal ini kita nak tengok bagaimana dibolehkan kita membaca selawat nariyah ini. Kita dah bahaskan tentang dua permohonan yang lepas, iaitu watunalu bihir raghaib wa watan hallu bihil uqad watan fariju bihil kurab. Yang tu kita dah nampak dah gambaran bahawa bukanlah kita yakin Rasulullah ni boleh bagi apa-apa yang kita nak, tetapi Rasulullah ini hanya pembawa ilmu Allah dengan kepada kita, pembawa hidayah kepada kita. Hidayah yang beri adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga dengan didasarkan kepada beberapa dalil berikut. Kita nak tengok dalil lagi untuk permohonan kita yang ketiga, iaitu wa tuqda bihil hawaid. Okey, kita tengok dalilnya. Hadis tentang mukjizat Nabi SAW yang menyembuhkan penyakit yang menimpa sebahagian sahabat. Apa makna penyakit biduran? Kata pengarang, penyakit biduran ini apabila dia makan satu benda akan disakiti ataupun dijangkiti dengan gatal-gatal. Maknanya kalau kita sekarang ni bahas alergik lah. Kalau orang tu ada resdung kuat, dia makan udang, makan sotong ataupun makan seafood, maka kejap lagi dia alergik lah. Atas satu badan, bengkak muka kan. Itu. Maka dipanggil penyakit biduran. Maka hadis menunjukkan bahawa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembuhkan penyakit biduran ketika itu. Qala al-muallif rahimahullah taala an Ummi Asim imra'atin Utbah ibni Farq radhiyallahu anhu qalat kunna 'inda Utbah arba'a niswah ma minna imra'atun illa wa hiya tajtahidu fi tayyib litakuna atyab min sahibatiha wa ma yamussu Utbah at-tayyib wa huwa atyab rihan minna wa kana idza kharaja ila an-nas qalu ma shamamna rihan أطيب من ريح عتبة فقلنا له في ذلك قال أخذني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكوت ذلك فأمرني أن أتجرد فتجردت وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فردي فنفس في يده ويده وبطني فعبق بها من يومئذ. Daripada Ummu Hashim, Ummu Hashim isteri sahabat Nabi yang bernama Utbah bin Farqad. Kami bersama Utbah, iaitu Ummu Hashim ni, Ummu Asim ni, dia berceritakan dia bersama suaminya. Utbah ada 4 isteri, dia bersama dengan yang lain lagi. Masing-masing kami berusaha memakaikan perfume agar lebih harum dari yang lainnya. Satu ketika Utbah ni dia ada diizinkan oleh Allah Ta'ala ada 4 isteri. Maka dia pelik pada suami mereka ni sangat bau wangi, sehingga mereka ni cuba challenge pakai wangi-wangi yang paling wangi. Dan wangian yang mereka pakai itu tidak boleh menandingi bau yang ada pada Utbah. Tu bagaimana melekatnya bau yang paling wangi pada badan Utbah, kita baca dulu.
Masing-masing kami berusaha memakai perfume agar lebih harum dari yang lainnya. Utbah tak pernah memakai perfume. Kata isteri sahabat Nabi yang Utbah seumur hidup ni dia tak pernah pakai perfume. Tiba-tiba bau wangi. Tetapi aromanya lebih harum daripada kami. Kan isteri Utbah ni dia pakai perfume dan sebab apa, nak lawan bau yang melekat pada Utbah, sedangkan Utbah ini tidak pernah pakai perfume. Kita baca dulu. Kejap lagi kita faham natijahnya. Apabila Utbah pergi kepada orang-orang, dia keluar pergi berjumpa dengan masyarakat, mereka akan berkata, kami akan mencium aroma yang lebih harum daripada Utbah. Kami tidak mencium yang lebih harum daripada Utbah. Bila dia keluar rumah, nak pergi jumpa kawan-kawannya, maka semua sahabat-sahabatnya mengatakan bahawa kami tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada bau Utbah. Subhanallah. Mula-mula isteri Utbah yang mana kami ni jenuh pakai perfume ni supaya nak lawan bau yang wangi pada Utbah. Dan bila Utbah keluar ke pekan berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, maka bila ditanya kepada sahabat-sahabat Utbah ni, maka mereka mengatakan kami tidak pernah bau wangi yang lebih daripada Utbah. Maknanya Utbah ni baunya wangi. Sedangkan Utbah tidak, Sayyidina Utbah ni tidak pernah memakai minyak wangi. Itu yang diperakui oleh isteri-isteri Utbah. Kami bertanya latar belakang keharumannya, maka sahabat-sahabat Utbah ni dia tak puas hati. Bukan tak puas hati nak bergaduh, tidak, dia tak puas hati. Dari mana datang bau wangi pada badan engkau ni Utbah? Maka Utbah pun berkata, mencerita pun kata, dulu saya kena penyakit biduran pada masa Rasulullah SAW. Utbah ini Allah uji pada ketika dulu, pada zaman Rasulullah SAW hidup, dia diuji oleh Allah SWT terkena penyakit biduran, terkena penyakit alergi. Satu badannya merasai gatal-gatal. Lalu aku mengeluh penyakit itu kepada Rasulullah. Tengok, sahabat bertawassul kepada Rasulullah semasa Rasulullah SAW hidup lagi. Kerana apa? Kerana pada Rasulullah SAW ini ada Al-Quran. Al-Quran ini Allah sebut sebagai syifa. Al-Quran ini sebagai penyembuh. Lalu mereka yakin bahawa bukanlah mereka, sahabat-sahabat Nabi ini yakin bahawa Rasulullah ini tapi mereka bahawa Rasulullah ini sahibul Quran, pembawa Al-Quran. Maka mereka yakin dengan Rasulullah SAW kerana setiap doa yang dilafazkan oleh Rasulullah ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin disebabkan itu asbab keberkatan yang ada pada Rasulullah itulah yang menyebabkan sahabat ini berjumpa dengan Rasulullah. Sebab mereka tahu, mereka memperakui bahawa keberkatan yang Allah jadikan kepada Rasulullah, sama ada jasadiyah ataupun ruhiyah, maka itu adalah mukjizat. Ini diperakui kebenaran yang menyebabkan ramai para sahabat Nabi SAW ini mendapat tempat dan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW dan akan mengikut bersama Nabi masuk ke dalam syurga. Maka Utbah ini dia pergi berjumpa dengan Nabi, lalu dia mengeluh kepada Nabi, dan Nabi SAW menyuruh Utbah ini melepaskan pakaian. Di sini kita kena fahami, bukanlah Rasulullah ini seorang yang suka melihat aurat orang lain. Sedangkan Rasulullah, yang pernah saya dengar daripada guru kami, mengatakan sepanjang Rasulullah bersama dengan isteri-isterinya, nah sendiri.
diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaga pandangan matanya. Walaupun benda itu sendiri yang punya. Rasulullah tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Adabnya Rasulullah terhadap diri sendiri. Kita jangan ceritalah. Lagi boleh lempar kain ke merata-rata, kita lempar. Maka aku pun melepaskan pakaianku. Bermakna bukanlah Rasulullah melihat aurat Utbah ini. Dan Rasulullah suruh dia ni, Utbah ini, duduk di depan baginda Nabi SAW. Dan bajuku aku tutupkan pada kemaluannya. Maknanya masih menutup aurat. Bukanlah telanjang bogel begitu. Tidak. Sahabat ni sahibul adab. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, dia belajar adab direct dengan Rasulullah SAW. Mana mungkin, mustahillah para sahabat ini, kehidupan mereka ini tidak beradab. Sedangkan mereka ini belajar adab daripada junjungan besar kita Nabi SAW. Sahabat-sahabat ni sangat Rasulullah SAW. Maka dikatakan di sini bahawa pakaianku yang telah ku lepaskan tadi, aku jadikan dia untuk menutup kemaluanku. Lalu beliau meludahi tangannya. Maka Rasulullah diludahkan pada tangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan yang ada ludahan itu tadi ke bahagian punggung perutku. Maka sejak saat harum ini melekat pada tubuhku. Subhanallah. Air liur Rasulullah yang mana Rasulullah ludah dan Rasulullah sapuhkan kepada bahagian yang terkena gatal Sayyidina Utbah ini. Sejak daripada itu keharuman baunya itu, hinggakan orang yang memakai perfume melawan kehebatan ataupun keharuman air ludahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada itu, kata Utbah, Utbah yang terkena penyakit biduran di kulitnya, setelah kulitnya diusap dengan tangan Rasulullah, tidak hanya sembuh dari sakitnya, bahkan kulitnya menjadi harum dan lebih harum daripada orang yang memakai pewangi apapun. Dua keberkatan Sayyidina Utbah ini mendapat daripada Rasulullah SAW. Utbah ketika dia mengeluh, dia kata badan dia penuh dengan gatal-gatal, dia bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah membaca syifa, Rasulullah ludahkan air ludahan itu terkena tangan dan Rasulullah sapukan pada badan Utbah. Dua benda yang Utbah dapat. Yang pertamanya, Sayyidina Utbah ini, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang gatal-gatal pada badannya. Dia sembuh, dia sihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi menolong, membantu manusia, yang mana ketika itu sahabat Rasul kepada Rasulullah, maka Rasulullah bantu untuk meringankan bebanan yang dialami oleh sahabat-sahabat. Kalau dalam kisah hadis ni adalah sahabat Nabi yang bernama Utbah, dia dapat sakit, Allah uji dengan sakit biduran, sakit gatal-gatal. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah syifakan dia dengan izin terlepaslah Utbah tu daripada sakitnya. Benda yang kedua yang Utbah dapat adalah, selain daripada dapat kesembuhan, Utbah juga dapat satu perfume, satu minyak wangi yang original, direct daripada ludahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingatkan di sini bahawa ini adalah mukjizat Rasulullah. Kita janganlah bergatal-gatal kalau ada anak kita yang gatal-gatal, kita ambil air ludah kita sapukan pada badan anak kita. Bukan macam tu. Itu mukjizat Rasulullah. Mukjizat ini adalah datangnya pertolongan Allah kepada Rasulullah.
Apa makna mujizat? Mujizat ini secara kesimpulannya adalah bantuan Allah kepada Rasulullah yang nak menunjukkan bahawa, nak membuktikan bahawa Rasulullah ini adalah seorang Rasul. Dan Rasulullah, mukjizat ini adalah benda yang tidak dapat difikirkan oleh akal fikiran manusia ini. Ini memang ketentuan Allah kepada Rasulullah. Setiap takdir Allah Subhanahu wa taala ini ada benda yang Allah beri jalan untuk kita ketahui. Dengan apa? Dengan ilmu dan jalan petunjuk Allah beri tahu kepada kita. Oh, kita tahu. Dan ada benda yang kita tidak akan tahu sampai bila-bila. Contohnya zat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah saja yang tahu. Tidak ada orang yang boleh membayangkan. Kita masuk akidah sikit. Tidak ada bahawa Allah itu ada tangan. Orang yang mengatakan Allah ada fizikal, Allah ada jisim, Allah ini berbentuk macam bentuk manusia, cuma hal keadaannya lain. Contoh, ada yang mengatakan tangan Allah ini tak sama macam manusia, cuma hal keadaan tangan Allah tu tak sama dengan manusia. Subhanallah, itu telah memfizikalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila memfizikalkan Allah Subhanahu wa taala, inilah paling berat di sisi akidah kita. Kita tak boleh mengatakan bahawa begitu. Maka kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas ciptaannya, atas kehendak yang Allah nak, Allah akan jadi. Macam peristiwa ini, sahabat Nabi SAW sakit, gatal-gatal. Dengan izin Allah, melalui ludahan Rasulullah SAW, bukan menunjukkan pengotor. Subhanallah lah, ini mengkeji Rasulullah, tetapi Allah nak menjadikan mukjizat itu sebagai bukti pertolongan Allah kepada Rasulullah yang sentiasa berlaku kepada Rasulullah. Maka dengan air ludahan itu, dua benda. Pertama, untuk ini dapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkatan yang ada pada Rasulullah. Dan yang kedua, perfume free, minyak wangi free daripada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkatan ludahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meyakini bahawa permohonan kita yang ketiga dalam selawat nariyah ini, wa tuqda bihil hawaij, setiap permohonan dan hajat kita yang kita minta kepada Allah melalui keberkatan Rasulullah, maka Allah akan tunaikan. Kita yakin di cuma kita tidak mengetahui tempohnya bila. Orang yang sabar sahaja yang akan dapat menikmati nikmat yang Allah jadikan kepadanya. Jadi kita perlu sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kejadian COVID pada hari ini merupakan takdir Allah yang azali. Allah dah tentukan sekian-sekian tahun akan berlaku. Orang semua pening mencari ubatnya, sehingga dan Allah telah mengetahui berapa orang yang akan terkena COVID dan berapa orang yang akan mati dengan disebabkan wabak COVID ini. Semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mukjizat Nabi SAW ini adalah takdir dan ilmu Allah yang tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui, cuma yang ditumpang oleh sahabat-sahabat Nabi ketika itu adalah doa-doa Nabi yang menyebabkan Allah memakbulkan doa Nabi. Maka jadilah perkara itu ke atas sahabat yang sakit. Semua itu dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini azali. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Maka di sini kita kena fahami bahawa setiap yang Allah jadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat. Mukjizat itu juga merupakan dalam takdir dan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah jadikan begitu. Allah nak menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah faham dalil yang menyokong permohonan kita yang ketiga di dalam selawat Nariyah ini. Maka dengan itu kita ramai-ramailah membaca, walaupun secara seorang-seorang ataupun bersama ahli keluarga, tak ada masalah. Kita jadikan dia sebagai amalan zikir kita. Sekurang-kurangnya biarlah seumur hidup kita ini yang paling malas. Seumur hidup kita ini sekurang-kurangnya 10 kali kita dapat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh semua, kalau itu paling kurang. Kalau nak tambah lebih lagi, tak ada masalah. Kerana ada satu peristiwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah berselawat kepadamu sebanyak rubuk." Maksudnya suku daripada harinya dia berselawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah, adakah boleh? Sahabat tu tanya. Maka Rasulullah pun elok. Maka sahabat tu pun cakap, kalau begitu aku nak tambah paruh hariku untuk aku berselawat kepada engkau Rasulullah. Maka Rasulullah pun cakap, itu perbuatan amalan kamu adalah elok, tetapi sekiranya engkau menambah lagi selawat engkau itu lagi elok. Maka kata sahabat ini, dia kata apa? Kalau macam itu ya Rasulullah, ni kesimpulan hadis, kalau macam itu ya Rasulullah, aku penuhkan sehari diriku, sehari dalam hidupku dengan berselawat kepada Rasulullah SAW, kerana inilah yang keluar daripada Rasulullah. Orang yang Allah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja perkongsian pada lewat petang ini. Jadi sekali lagi saya mohon kepada sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama share dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, bukan untuk, tetapi kita sebarkan amalan kepada para ulama supaya kita juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Dan moga-moga dengan kita sebarkan video ini, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi pernah sebut orang yang tidak apabila namaku tetapi dia tidak menyahut namaku dengan selawat, orang itu kata Nabi ialah orang yang sangat bakhil, sangat pendek saja dia tak nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu saja. Bila dengar nama Nabi disebut, dia tak nak balas balik dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata mereka ini di kalangan orang-orang yang kedekut. Jadi pada petang ini itu saja yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf mengambil masa yang lama, dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Jadi dengan itu saya undur diri dengan mengucapkan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.